aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Nabi keluar. Itulah kebiasaannya begitu. Maka apabila dilihat orang akan Nabi SAW sudah keluar, maka tukang qamat pun bangkit lalu qamat. Maka bila sudah diqamat orang akan sembahyang subuh, maka Nabi pun marah ke hadapan menjadi imam. Nabi pun okey, qamat, Nabi terus pergi tempat imam, Nabi jadi imam. Dan orang-orang pun mengikut sembahyang subuh itu. Dan aku, kata Qais, rawi hadis ni, pada masa itu belum sembahyang sunat subuh lagi. Dia ni lambat. Dia terlambat. Jadi dia bergegas mai ke masjid, mai orang qamat dah. Dia tak sembahyang qabliyah subuh lagi. Sedangkan dia satu orang yang tidak tinggal qabliyah subuh. Dia satu orang yang tak miss qabliyah subuh ni dah berapa tahun dah, memang dia tak pernah miss. Tentu hari itu ditakdirkan Allah bangkit terlambat, nampak macam nak miss qabliyah subuh. Maka apabila aku lihat Nabi SAW bangun semayang dengan orang, maka berhentilah aku sembahyang sunat qabliyah subuh itu. Dia pun dia semayang juga, tengok-tengok Nabi naik pergi tempat imam, dia berhenti tengah duduk semayang. Kan? Semayang sunat boleh tak berhenti? Boleh. Yang tak boleh berhenti ni apa? Semayang fardu. Fardu tak boleh berhenti. Semayang fardu tak boleh berhenti. Semayang sunat boleh berhenti. So apa yang berlaku kepada Qais ni, dia dah semayang dah. Dia tengok Nabi naik juga jadi imam, maka dia pun berhenti semayang dia. Sambung hadis tu, dia kata fasallaitu ma'ahu subh, maka sembahyang aku serta Nabi SAW dan sahabatnya akan subuh. Dia pun berhenti tengah jalan sembahyang qabliyah subuh dia pergi join Nabi sembahyang fardu subuh, sehinggalah selesai memberi salam Nabi SAW akan kami. Maka aku pun bangun dah hendak mengerjakan 2 rakaat sunat subuh yang tertinggal tadi. Dia pun lepas bagi salam sembahyang subuh tu, dia bangkit, dia terus nak buat qabliyah subuh tak dah habis tadi ni, nak buat juga. Galat lah kalau kita duk buat benda tu sebagai wirid, sebagai amalan kita, tiba-tiba tak buat. Macam kita dah set dah daripada dah berapa tahun dah, alhamdulillah kita boleh istiqamah tiap-tiap hari sebelum tidur buat witir. Misalan lah kita macam tu, tentu satu malam tu kita miss witir, dia galat lah, berasa benda bukan wajib, tapi sebab benda tu kita dah duk buat lama dah. Sayang ni, rekod kita ni dah 5 tahun, dah 10 tahun dah kita witir tak pernah tinggal. Tahu malam tu tahu macam mana dia mengantuk, macam mana tahu tak semayang witir, jaga-jaga subuh, dia galat ni lah. Bukan boleh ghostan dah, masa dah lepas dah. Kalau orang yang ada macam tu, sifat macam tu dalam diri dia, alhamdulillah, dia dah dapat maneh tu, maneh iman tu dah dapat ke dia. Dia tak buat satu benda sunat pun dia berasa alhamdulillah. Berlaku kepada Qais, dia duk buat qabliyah subuh berapa lama, tiba-tiba hari tu tak dan. Bila bagi salam, dia bangkit nak buat lain, dia nak qada qabliyah subuh dia. Sambung hadis tu, summan sarafan Nabi SAW, kemudian berpaling Nabi SAW memandang kepada aku yang bangun itu, kerana hendak ditegahnya ataupun hendak disergahnya aku. Dia kata, dia duk ingat lagu tu, dia duk ingat Nabi nak terkah dia. Dalam hadis kalau kita baca tuan-tuan, Nabi ni menjadi kebiasaan dia, bila dia dah habis semayang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi kadang-kadang duduk dalam keadaan biasa menghadap kiblat. Ada hadis mai cerita Nabi SAW bila bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi beralih ke kanan sikit. Ada hadis. Ada hadis kata Nabi beralih ke kiri sikit. Ada hadis kata Nabi beralih menghadap makmum terus. Berbagai-bagai riwayat menceritakan tentang apa yang Nabi buat selepas bagi salam ni. Semua pun disokong oleh hadis Nabi SAW. So dalam hadis Qais ini, Nabi SAW bila habis bagi salam sembahyang subuh, Nabi beralih tengok arah makmum ada ramai-ramai ni. Bila Nabi beralih tengok Qais yang bangkit berdiri nak buat sembahyang sunat ni, dia cuak Allah, dia kata, kan macam kita lah, macam saya ni kata duk mengajar ni, saya mengajar tuan-tuan nampak muka Datuk Mufti duduk dah belakang, baca baris pun salah habis semua dah, kan? Pasal apa? Kita ada respect dekat dia,
kita ada respect dekat dia, kita tahu dia orang macam mana, dia camuk habis dia intimai perasaan tu. Ni ke pula Nabi SAW. Qais bangkit-bangkit nak sembahyang, nampak Nabi duduk ada di belakang. Allah, nampak Nabi duduk depan, duduk tengok dia nak sembahyang di belakang ni. Susah hati dia. Sambung hadis tu, fawajadani usalli, maka didapatinya, yakni Nabi SAW akan aku ni nak sembahyang. Nabi beralih-alih tengok dia duduk berdiri, duduk berkemas nak sembahyang. Kata dia, faqala mahlan ya Qais as-salatani ma'an. Maka sabda Nabi SAW, mahlan ya Qais. Mahlan ni maksud apa? Sat. Nabi kata lagu tu, mahlan ya Qais. Nabi kata nanti sat wahai Qais, apa hal kamu berdiri ni? Pasal apa Nabi tegur tuan? Pasal lepas sembahyang subuh tidak ada sembahyang. Lepas sembahyang subuh sehinggalah matahari naik kadar segala untuk nak sembahyang duha, tempoh masa tu dia panggil waktu tahrim, waktu haram, tak boleh sembahyang. Nabi bagi salam, Nabi beralih-alih tengok syekh ni bangkit duduk berdiri, lagu duduk berkemas nak takbir, nak sembahyang lain. Nabi kata mahlan ya Qais. Sat. Bolehlah satu bahasa Arab malam ni tak? Lepas ni kalau jumpa kawan, mahlan ya Mazlan. Dia kata bila? Bolehlah. Kan? Ni pergi Mekah haji umrah ni bolehlah kau nampak tu Arab main derah nak langgar kita, mahlan ya Arab. Mahlan ya, dia kata dia ni. Kan? Bolehlah sepatah jadilah. Nabi kata dekat dia, mahlan ya Qais as-salatani ma'an. Nabi kata, nanti saat Qais, apa hal kamu berdiri ni? Adakah dua sembahyang serta dengan sembahyang subuh? Nabi tanya. Kita baru habis subuh 2 rakaat, ada sembahyang lain kan lepas sembahyang subuh? Nabi tanya. Siapa suruh kamu buat yang demikian itu? Maksudnya Nabi nak tanya ni apa hal? Siapa ajang hang ni? Sembahyang apa lepas sembahyang subuh ni? Sambung hadis tu dia kata, qultu ya Rasulullah inni lam akun raka'tu raka'atayil fajri. Dia pun bagi penjelasan. Dia kata, kataku bagi menjawab pertanyaan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, bahawasanya hamba bukan nak mengerjakan sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat apa-apa. Dia bukan, saya ni bukan nak buat benda bid'ah. Saya bukan nak buat satu benda Nabi tak pernah ajar suruh buat, nak pergi reka buat, dak. Dia kata, hanya sahaja tadi ni hamba ada sembahyang 2 rakaat sunat fajar, maka inilah pendirian hamba ini hendak membayar, yakni nak qada 2 rakaat yang tertinggal itu. Tadi dah nak buat dah, dia kata, tapi tengok sembahyang subuh dah jalan, saya tinggal sembahyang tu, saya pergi sembahyang subuh ni, saya nak qada balik sembahyang qabliyah subuh yang saya tak dan buat tadi ni. Jawab ke Nabi. Apabila didengar oleh Nabi SAW yang demikian itu, lalu bersabda Nabi, qala fala izan. Nabi kata lagu tu. Sabda Nabi SAW, sekiranya hendak membayar 2 rakaat sunat qabliyah subuh yang tertinggal itu, maka tiadalah aku tegah akan dikau jika begitu. Nabi bagi satu kebenaran. Nabi kata, tadi tak dan qabliyah subuh, ni nak buat qabliyah subuh. Nabi kata, okeylah, kalau macam tu fala izan. Okey, buatlah. Nabi kata, silakan. Kata At-Tirmizi, bermula hadis Qais ini tiada kami ketahui akan dia seumpama ini melainkan daripada hadis Sa'ad bin Sa'id. Hadis ni kalau tuan-tuan tengok di dalam takhrij yang dibuat oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dia kata hadis ini sahih dan boleh beramal dengan dia. Al-Albani ini tuan-tuan, dia bukan orang Arab, dia orang Albania. Tu yang panggil nama dia Muhammad Nasiruddin, nama dia. Dipanggil dia Muhammad Nasiruddin Al-Albani tu pasal nak ambil nama negeri asal dia, Albania. Tu dipanggil Al-Albani, 2 kali al. Silap sebut Al-Almari pula jadi lain pula tu. Al-Albani dia ni. Dia pernah jadi pensyarah di Universiti Islam Madinah. Dia ni. Orang tak tahu hebat dia sehinggalah dia buat buku-buku tentang hadis ni. Buku-buku dia tentang hadis ni bila dia tulis, bila dikeluarkan, bila orang baca, baru orang tahu hebat dia di dalam ilmu hadis ni. Sedangkan dia bukan orang Arab. Ni
Nasiruddin Al-Albani dia mengatakan